Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdhalus salati wa atammus taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma وعملا وهدى وتقى وصلاحا في الدين يا أكرم الأكرمين واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه. Hari ini hadis yang kedua daripada kitab Riyadhus Shalihin yaitu satu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siti Aisyah kata, suatu hari Nabi kata sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi walau bagaimanapun, sebelum daripada kita nak pergi kira bercara tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta kita kaji bersama isi-isi perkataan dan faedah yang kita boleh ambil daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka kita mari kena mengenal sikit sebanyak siapakah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah ni ialah anak bagi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan dia ni digelar ibu bagi Abdillah. Ibu bagi Abdillah. Padahal dia tak ada anak sekali. Dia tak ada jadi ibu bagi sesiapa. Sebab dia tak ada nikah kahwin melainkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tak ada dapat anak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi digelarkan dia ibu bagi Abdillah. Maka siapa Abdillah ni? Abdillah ialah anak saudara dia. Nah, sebab dia ada seorang kakak dia nama Asma. Mek lain-lain. Mek Asma tidak beriman. Adapun Mek Aisyah beriman. Maka Asma tu kakak dia. Maka Asma dia menikah kahwin dengan Az-Zubair bin Awam, salah seorang daripada ahli syurga. Maka dia dapat anak beberapa orang. Maka salah seorang itu nama Abdullah. Maka digelarkan Aisyah mek bagi Abdullah, padahal bukan anak yang sungguh, bahkan anak saudara dia. Maka Aisyah ni
muslimin muslimat, seorang perempuan yang banyak ilmu pengetahuan, seorang yang bersangat-sangat takwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang perempuan yang sungguh berjuruh, dan dia ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak daripada hadis-hadis, daripada perkataan Nabi yang sapa kepada kita dengan melalui Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ulama bila satu persatu hipung semua perkataan Aisyah yang ia menyampaikan kepada kita perkataan Nabi ataupun perbuatan Nabi, semua 2210 hadis. 2210 hadis semua. Nah, itu dia. Dan Nabi ni nikah kahwin dengan dia sebelum hijrah lagi. Sebelum hijrah lagi. Dia ketika tu umur 7 tahun. Satu riwayat umur 9 tahun. Dan tapi tak ada berlaku setubuh lah sebab dia budak. Lepas daripada tu hijrah pergi duduk di Madinah. Nah, ambil berapa tahun? 2 tahun lebih, sehingga dia sampai umur 9 tahun lebih. Maka ketika tu barulah berlaku setubuh dengan Nabi sebagai isteri yang sempurna sallallahu alaihi wasallam. Dan duduk dengan Nabi dan lebih kurang 9 tahun ya dengan Nabi. Dan ketika Nabi mati dia umur 18 tahun. Ketika Nabi mati itu dia umur 18 tahun. Dan Nabi mati atas riba dia. Nabi mati atas riba dia radhiyallahu taala anha. Bahkan Aisyah ni sebelum nak berumah tangga dengan Nabi, Nabi mimpi. Beberapa kali, 2 kali Nabi mimpi. Jadi datang seorang, nah, dalam mimpi dia, maka mai royak berita kepada Nabi bahawa perempuan itu yang nama tu akan jadi isteri kamu. 2 kali. Maka kena perempuan tu kena kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan lagi pula di kalangan ramai-ramai isteri Nabi ni dia seorang yang dara. Dia seorang yang dara. Ataupun yang lain semua tu orang panggil dah bujang belaka berumah tangga dengan Nabi. Dia seorang di kalangan perempuan semua yang dara yang berumah tangga dengan Nabi. Lagi pula dia ni ialah sekasih-kasih isteri di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ni banyak ilmu pengetahuan. Sebab itu ramai di kalangan orang tabi'in dan sehingga sahabat sendiri pun dia tanya Aisyah. Dan di segi itu, di segi ni, lebih-lebih lagi benda-benda yang berlaku dalam rumah tangga. Akhlak Nabi dalam rumah, perbuatan Nabi dalam rumah, perbuatan suami terhadap isteri macam mana, semua tu kita dapat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka payah nak cari seorang perempuan seperti Aisyah. Kalau gitu, perempuan pun boleh jadi orang bijaksana, boleh jadi tu guru bagi lelaki. Nah, itu dia. Tetapi di hari ni, waknya orang perempuan ni tak suka nak ngaji. Nah, kebanyakan kalau buat agama lepas kepada lelaki, sebab itu orang panggil tidak ada perempuan yang alim ataupun alimah dalam masyarakat Islam, malaikat jaga-jaga. Padahal kita masyarakat Islam ni di hari ni kita sungguh-sungguh berhajat kepada perempuan yang banyak ilmu yang akan jadi guru bagi perempuan. Nah, itu dia. Itu sikit banyak dan tentang terjemah ataupun kisah. Nah, orang panggil Siti Aisyah. Dan dia ni seorang perempuan
yang banyak belanja pada jalan Allah. Banyak sedekah. Bahkan dia tak tinggal apa-apa yang lebih daripada makan hari dia, malaikat dia sedekah semua. Wak yakin dia kepada Allah bahawa Tuhan takkan tinggal dia, dan Tuhan dah berjanji dah bahawa dia tetap tulis rezeki dia, maka tak akan berubah benda ni. Sebab itu wak yakin dia benda rezeki esok ia akan dapat, rezeki lusa ia akan dapat. Sebab itu makan ni yang dia makan cukup hari raya, yang lebih lagi dia sedekah semua. Jadi seorang yang banyak sedekah. Nah, jadi dia. Bukan payah nak cari seumpama Aisyah dalam masyarakat Madinah di masa tu, orang perempuan yang banyak belanja. Nah, orang panggil lobo-lobo hala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ni mati di Madinah dan dikubur pun di Madinah, di Baqi'. Nah, itu dia. Dan dia mati ni pada 17 bulan Ramadan. 17 bulan Ramadan sama dengan hari yang mula-mula turun ayat Quran atas Nabi SAW, Iqra di Gua Hira pun hari yang 17. Maka dia pun mati tanggal 17 daripada Ramadan. Dan di semaya atas mayat dia seorang sahabat yang mulia nama Abu Hurairah. Nah, dia. Dan ditanamkan waktu malam sebab dia wasiat gitu besar suruh tanam mayat dia. Nah, dia. Itu terjemah bagi Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka dia kata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata yaghzu. Yaghzu ni serang. Serang jayshun, tentera al-Ka'bah, akan Ka'bah. Nabi kata, maka serang Ka'bah ni berlaku dah belum daripada ni, iaitu masa Raja Yaman dulu itu Abrahah. Tak kala dia cemburu, dia berdeki, sebab banyak di kalangan orang manusia ni tuju kepada Mekah belaka apabila sampai musim haji. Nah, maka hidup orang panggil apa, ekonomi nego apa semua orang pakat mari belaka. Maka dia nak berlaku lagu tu ratik di negeri dia. Sebab itu dia pisah ambil Kaabah kita di negeri dia, di Yaman. Itu dia. Maka dia serang Kaabah ni, nak mari ambil Kaabah, nak mari berutuh Kaabah dengan tentera yang begitu hebat, banyak, dan naik apa ni? Naik gajah. Nah, naik gajah. Itu dia. Sehingga siapa di kawasan satu tempat di Mekah, nah, dekat-dekat nak masuk dalam Mekah ni, ia buti rehat kita bawa lepas tu, nah, nak sambung perjalanan dia, nak seru dia panggil apa ni, Kaabah, tiba-tiba raja tak segi. Raja tak segi. Itu dia. Suruh laku mana pun tak segi. Tak segi mengadap, tak segi merutuhkan Kaabah. Bahkan apabila paling raja nak klik ke Yaman, selalu dah cepat-cepat gedung-gedung hungam, bukan tetap kerja ledak raja. Tapi apabila paling pergi ke Kaabah tak segi. Nah, itu dia. Binatang lagi tahu benda baik dan benda jahat. Nah, sebab nak pergi berutuh Kaabah ni umur Tuhan. Nah, tapi manusia ni tak ada arah. Nah, itu dia. Umur Tuhan pun dia nak merutuhkan. Nah, itu dia. Sebab itu di hari ni banyak mana di kalangan orang manusia ni yang merutuh umur Tuhan. Nah, dulu itu berlaku di Malaysia. Masjid sodak peracurkan. Nah, pada hari ini di tanah Arab, nah, tahu bang, tahu saru ataupun ikat bang tubuh masuk masjid supaya menentukan bang dalam masjid, merutuhkan ummah Tuhan.
Nah, itu dia. Padahal manusia ni orang yang berakal ataupun kelih binatang. Nah, tak jang orang panggil apa? Meruntuhkan umur Allah Subhanahu wa taala. Maka sabit tu tak tahu nak buat lagu mana, tinggal raja. Maka serai kaki berjalan. Itu dia. Maka ramai besarnya tentera dia serai lagi nak pergi meruntuhkan Kaabah dan tinggal raja belakang sebab tak boleh bergerak, tak tahu nak buat lagu mana. Maka ketika tu Tuhan hantar burung dan bawa di kaki dia bahara daripada api neraka. Maka tahu semua kepada tahpala orang panggil apa tu, tentera Abraha saat ni. Maka jatuh di tahpala tu bik ke punggung. Nah, itu dia. Maka semua mati, tidak ada seorang mahbub pun yang lepas daripada mati, tak ada. Nah, itu dia. Umur Tuhan jaga. Maka Tuhanlah yang hebat, Tuhanlah maha kuasa. Itu dia. Maka Nabi kata akan berlaku serai Kaabah. Akan berlaku serai Kaabah. Maka Abraha ni berlaku belum Nabi beranak lagi. Tapi Nabi beranak tahun tu. Tahun Abraha mari serai tu, maka binasa Abraha tu, maka lepas tu Nabi beranak. Itu dia. Maka Nabi kata akan serai Kaabah. Akan berlaku serai Kaabah lepas daripada dia mati dah. Masa akan datang. Itu dia. Maka Nabi kata Jaisyun. Jaisyun ni dia panggil apa? Kalimah nakirah. Umum, semua tak tahu siapa. Tapi tentera akan serai Kaabah. Akan nak meruntuhkan Kaabah. Nah, itu dia. Bukan Abraha dak lah. Abraha ia belum Nabi. Nabi raya benar akan datang. Maka Nabi kita ni dia tak kacik bohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak keluar daripada mulut dia melainkan wahyu daripada Allah. Melainkan benda tu sungguh benar. Dan Nabi kata akan dicerai, ya akan dicerai. Nah, itu dia. Maka kita tunggu gelihlah. Itu dia. Bahkan lepas daripada Nabi mati berlaku dah. Nah, itu dia. Sabit tu cubalah kita kembali klik kepada tarikh bina Kaabah ni. Berapa kali dah buat Kaabah? Kaabah ni dengan hak cirak-ciraknya 4 kali berlaku buat. Dan seorang lagi khilaf berlaku sungguh atau tidak. Iaitu yang pertama ataupun yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima ni cirak berlaku. Dah berlaku dah. Tapi yang pertama tu boleh jadi berlaku, boleh jadi tak. Iaitu kata riwayat bahawa orang yang mula-mula bina Kaabah ni ialah Nabi Adam alaihissalam. Dengan pertolongan daripada anak Syith, Nabi Syith dan juga para malaikat mari dia panggil pakak-pakak tolong buat sama mendirikan Kaabah. Nah, itu dia. Tapi riwayatnya dhaif. Nah, itu dia. Maka hak jelas, hak nyata, hak sahihnya yang pertama orang buatnya ialah Nabi Ibrahim. Nah, lepas dari Nabi Adam mati tu lama beribu tahun. Nah, apa-apa kakak 4,000 tahun atau 5,000 tahun, maka mari Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim inilah orang yang awal-awal mendirikan Kaabah. Dan sebagaimana Tuhan cerita kepada kita dalam Quran di beberapa ayat. Salah satu daripada ayat yang dicerita kepada kita tentang bahawa Nabi Ibrahim ni orang yang awal-awal bina Kaabah. Nah, iaitu Tuhan kata dalam surah Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Nah, hei Muhammad, ingatkan ketika Nabi Ibrahim akadkan Nabi buat Kaabah dia dan anak dia iaitu Nabi Ismail. Nah, dan selepas daripada dia buat, dia katakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Hei Tuhan, terimalah. Nah, dia panggil apa benda yang aku buat ni, iaitu dia panggil apa? Kami ni dah tunai dah perintah kamu, maka terimalah dia panggil perbuatan kami ni yang kamu perintah suruh kami buat. Dan juga di sana ada hadis
Iaitu Nabi Ibrahim pergi kepada anaknya, dia kata, "Hei Ismail, innallaha amarni bi amr." Sesungguhnya Tuhan ni perintah kepadaku dengan satu kerjaan. Nah, itu dia. Maka bagaimana aku nak buat? Jika aku nak buat, nak tolong ke tak aku? Nabi Ibrahim tanya anak dia. Maka Nabi Ismail kata, "Ya, saya akan tolong kamu wahai bapa." Nah, itu dia. Lepas tu maka berlakulah dia panggil apa, buat Kaabah. Itu kali yang pertama. Adapun kali yang kedua ialah lepas daripada runtuh Kaabah. Iaitu jika lagi Mekah kelih, ataupun jika kita ada peta masa dulu gitu, ya wak dia panggil marhalah. Dia panggil satu ketika Kaabah berubah tu. Mula-mula lagu ni, lepas tu berlaku lagu ni sehingga sampai masa sekarang ya ada gambar lagu tu. Maka mula-mula ni ya umur gitu ya. Itu dia. Maka Kaabah duduk situ, dan tepi ni semua bukit dikung gitu. Sabit tu berpia hujan agak dia panggil. Nah, dia tak air daripada bukit tu ngadrah lagu tu dia panggil apa ni kalau sia kata nampak laila apa gitu. Tu dia panggil sail bahasa Arab kata. Ayat 7 gitu. Maka wa'ana kuat air runtuhkan Kaabah. Iaitu masa mana ni? Masa Nabi dah. Tapi Nabi masa tu belum bangkit jadi rasul lagi. Iaitu khilaf ulama dua riwayat. Yang pertamanya kata tahun yang dua ketika Nabi umur 25 tahun. Nah, tapi yang masyhurnya berlaku benar ni ketika dia umur 35 tahun. Sebelum dia bangkit jadi Nabi 5 tahun. Berlaku runtuh Kaabah, maka kafir Quraisy musyrikin mari bina. Nah, bakat-bakat bina. Maka Kaabah ni pada asal dulu itu ya pitu rapat dengan tanah, rapat tanah pitu dia. Nah, rapat tanah. Tu dia. Dan gendah ya. Tak tinggi mana sekali, dah tak ada perabung. Tak ada perabung dah. Nah, masa Nabi Ibrahim. Itu dia. Maka selepas daripada runtuh, maka bina semula ni, maka musyawarah fok kafir Quraisy musyrikin, fok Quraisy, kaum Quraisy, dia kata kita ni kena muliakan ummah ni, ummah Tuhan. Kalau gitu kita itu lagu ni siapa nak masuk boleh belaka. Maka tidak ada kemuliaan, dah hilang kehormatan dia. Sebab itu bukan semua orang boleh masuk, maka kita kena akak sikit daripada tanah, jaga daripada benda cemar apa semua masuk dalam. Sebab itu ya akak sikit rengkat dia. Itu tak dapat tanah dah lah naik. Lah ni pun boleh tinggi gitu. Ya tu kan? Nak naik nak tangga. Nak itu tak boleh. Tu dia. Asal itu dapat nak bumi asal mula-mula gitu. Lepas tu dia meninggikan, dia tambah lebih tinggi lagi dan dia buat perabung. Dia buat perabung. Tu dia. Dan tu dia nak ambil batu Hajar Aswad tu. Nak gitak tu siapa nak ambil letak? Kabilah ni kata kami berhak. Hak tu kata kami berhak. Siapa kena bocah nak balah pula dak. Nak kepada muka, nak kepada peringkat. Dia kata dia kabilah tu ambil Hajar orang Aswad tak oh kedebe mulianya. Maka pakai tajam belaka kedebe belaka. Tu dia. Sebab itu ambil keputusannya kalau gitu kita kena ambil orang yang paling baik sekali di kalangan kita, ambil batu ni gitak sebagai tuatan hak kita semua. Maka pilih siapa? Nah, maka tak ada orang lain di masa tu orang yang paling berjuru sekalinya ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, pakat Nabi kata ginilah Nabi kena belaka. Ya Nabi ukar masalah supaya apa Nabi tak sendiri masa muka, tak sendiri berlaku selisih, seleheng, balah kelahi, maka supaya Nabi semua tu mulia belaka Nabi buat lagu mana? Nabi ambil kain selak. Nah, ambil batu hajat tak tengah. Nah, hamung tua kabilah tu, debel sangat hamung pegai bocor tu. Hamung dia panggil pegai bocor ni. Pegai bocor ni, hok debel hak tua pegai belaka. Sikit hari akik. Akik bagi tepat Nabi ambil batu tak macam gitu ya. Maka semua setuju belaka. Dia panggil apa perbuatan Nabi, maka boleh menjagakan daripada tumpah darah. Nah, itu kali yang kedua berlaku, dia panggil apa? Bina Kaabah. Yang ketiga, itu dia, ialah berlaku di masa Abdullah bin Zubair. Abdullah dia panggil di gelahan ni. Aisyah mak Abdullah. Abdullah ni dah. Nah, Abdullah an Asma kakak bagi Aisyah, anak saudara Aisyah. Itu dia. Iaitunya ni pun berlaku serai. Berlaku tapi bukan serai Kaabah mana-mana dah. Ia serai Abdullah. Itu dia. Sebab ketika tu
Abdullah dia jadi ketua dan ada orang menyokong dia yang menetek kerajaan Yazid. Sebab Yazid ni zalim. Dah, tu dia bunuh Husain. Sebagai banyak orang panggil itu dia sahabat itu. Banyak orang menetek dia, sahabat itu pakai nak membangunkan nak latih orang lain. Maka tak kelih-kelih gi mari Abdullah yang lebih layaknya sebab dia berjuh orang baik apa gitu gini. Nah, maka tak dia ketua. Maka dengar daripada demo ni hatta tentara mari yang begitu banyak nak mari serang. Nah, ada dia. Maka Abdullah duduk di Mekah. Maka likung Mekah, maka lepas dengan menjani. Nah, mereka kata gebar pasal dulu, masa dulu gitu. Iaitu seperti seperti kawah gitu. Nah, ambil batu besar ikat, dah lopong minyak, tu api, maka jetak pun lepas masuk gitu. Nah, ada dia. Maka kena umuh orang dan daripada benda yang kena Kaabah. Kena Kaabah. Maka merutuh wak bakar nyala. Dah, dalam hak rutuh setengah-setengah. Dan sudah daripada perang Abdullah ibn Zubair tunggu nanti musim haji sebab dia nak selalu dah tak kena. Dia nak tanya pendapat orang semua lagu mana je kalau dia nak bangun semula, nak baru semula, dia panggil macam mana. Maka tunggu musim haji. Maka selepas daripada datang orang pada musim haji, nah, ada dia. Dia tanya, maka dia mulai pun setuju belaka, maka dia pun mulalah. Bahkan di masa tu takut, orang takut. Nah, tu dia. Sebab apa? Dia nawak semula kena katak. Dia muka katak ni Takut turun bala, takut turun gapo. Nah, tu dia. Maka Abdullah tak ada gapo sebab dia tak ada nak butuhkan niat dia baik. Dia nak membarukan. Bukan dia nak mengkhianat. Maka dia orang mula-mula. Nah, orang panggil pa katak orang panggil. Tu dia. Sehingga tak ada berlaku apa, orang lain kelepak tak ada apa, tak berlaku apa, mari tolong. Lepas tu belum tu takut nak tolong. Nah, tu dia. Maka buat, tapi dia berlaku berubah sikit. Benda duk luar yang memasukkan dalam. Tu dia seperti Hajar Ismail itu masuk pas dalam. Tu dia. Sebab apa dia dengar hadis daripada Nabi, dengar daripada muhdara ya Aisyah. Jadi Aisyah royak ke dia, kata Nabi kata, "Jikalau aku tak bimbang, kau kurih menetekku dan lawan aku apabila aku buat Kaabah rupa lagu ni, nak saya aku buat. Tapi aku bimbang takut demo menetek aku, tapi tu aku tinggalkan." Maka Nabi buat cara-cara nak buat lagu tu. Maka Aisyah royak ke dia pun buat ikut. Benar Nabi duk niat azam nak buat dulu gitu. Tu dia. Maka dia memasuk Hajar Ismail pas dalam gitu. Maka Kaabah bukan pak segi dak lah, jadi bujur gitu. Jadi bujur gitu. Masa dia. Tu dia. Lepas daripada tu, mari kali akhirnya dah masa Abdul Malik ibn Marwan. Nah, tu dia kelih Kaabah pagi tu ni dia suka nak kembali kelih kepada asal semula semasa Nabi dulu gitu. Nah, maka dia buat semula, maka dia buat tebik Hajar Ismail pas luar. Sebagaimana duk rupanya siapa ke hari ni ialah Marwan ibn Abdul Malik. Siapa kepada hari ni. Bahkan datang pula masa Harun al-Rashid khalifah. Dia nak ubah nak buat semula pula. Tapi sebelum dia nak pergi buat tu, dia tanya Imam Malik, tuan mazhab Maliki. Dia kata, "Ya Imam, bagaimana jika aku nak buat lagu-lagu ni?" Maka Imam Malik, kita kena terima kasih banyak-banyak kepada Imam Malik. Maka ia kecek pun dia mau dengar. Nah, sebab orang takut ke Tuhan. Dia kata, "Wahai khalifah, ada lepas hidup aku tu cukup dah. Sebab jika lah membuat, raja mari nak buat pula. Raja nak mari nak buat pula, maka Kaabah ni bukan benda yang boleh buat main-main. Maka tunggu lepas begitulah." Nah, jadi maka dengan perkataan itu Harun pun hundur belakang takwah, sampai kepada hari ini pun tak berlaku lagi. Tapi Nabi kata akan diserahkan Kaabah. Akan diserahkan Kaabah, tapi Nabi tak royak masa mana. Sebab itu benda ni kita kena tak lah hati kita semua orang Islam ni. Nabi kata semua musuh Islam ni dia takkan nak baik. Dia pisah semua nak itu. Nah, itu dia. Tapi Nabi tak royak pada masa mana, tapi akan berlaku masa akan depan. Nah, jadi ada orang yang nak merutuhkan Kaabah. Nah, tapi tak ada bosalah umur Tuhan jangka. Nah, tapi kita pun kena tiada, kena sedia jaga akan supaya kita kuasa. Nah, itu dia. Maka Nabi kata akan diserahkan oleh tentera akan Kaabah.
Kalau gitu tentera ni mari daripada lain. Mari daripada lain, bukan dalam kah diri dah. Nah, ada sebab apa? Nabi kata fa idza kanu bi baida'a minal ard wa jauh jalannya dia, buti, jalan buti. Ada dia sehingga dia siapa di kawasan sahara pada pasir yang tidak ada tanim, tidak ada gapo lama. Minal ard tanah. Itu dia. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Maka Tuhan perintah kepada bumi suruh makan mereka ini. Maka semua pergi habis, mati semua. Nah, tu umur Tuhan jaga. Tak ada boleh siapa buat apa-apa dengan Kaabah. Nah, itu dia. Kalau gitu Tuhan mengkhasafkan sebagaimana Tuhan mengkhasafkan Qarun dan harta dia gelap. Di hari ni banyak kita tulis dalam YouTube. Nah, satu benda yang berlaku di Palestin. Ada masuk tulis boleh YouTube. Gambar lama sikit sebab berlaku lama dah dalam belah-belah tahun dah. Iaitu orang Yahudi. Duk ramai-ramai. Duk celak yang bercelong-celong, duk decok, duk nari, duk berlagu apa gitu gini. Maka dengan start tu lah turun habis. Pembami serang turun habis. Hati habis. Dan di Amerika satu kolej yang begitu luas tiba-tiba grup jadi lubek serang air kering. Nah, serang lagu tu. Maka berlaku di China berlaku. Ada dia. Maka ini tak lain tak tidak satu daripada tanda yang nyata bahawa hampir berlaku kiamat. Sebab Nabi kata apa? Dekat-dekat nak berlaku kiamat, banyak berlaku khasaf. Banyak berlaku orang panggil bumi semua turun dia. Sama ada bina orang apa gitu akan berlaku banyak. Dah hampir-hampir kiamat. Maka ni pun supaya juga Nabi kata tentera yang akan pergi serang Kaabah ni Tuhan meseratkan suruh bumi makan. Itu dia. Daripada awalnya hingga akhirnya. Siapa mana duk yang pertama, akhir mana, banyak mana, luas mana pun, bumi akhir habis. Tak tinggal seorang mahbub. Nah, itu dia. Sehingga Aisyah tanya. Ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Ya Rasulullah, kami rasa heran, saya heran mana saya ni. Bagaimana Tuhan suruh bumi ni makan mereka ini? Padahal dalam tentera tu yang nak pergi serang Kaabah ni bukan semua niat lagu tu belaka. Ada orang yang lalu jalan mari nak masuk beli barang. Maka waknya besar tak besar. Tentera panggil askar ni siapa ada kedai mana? Ya buti pak ada kedai jual. Besar tak besar kira. Kalau sepuluh tentera biasa puluh-puluh ribu ada kedai jual, tak ada jual. Nak tu besar pada tu lagi lah. Siapa ada jual boleh itu pun semua tu. Dah ada lagi perih pun ada lagi. Maka ada orang lalu mari pak nak masuk beli barang star. Dia kena orang mari pak dipaksa suruh mari saya nak segi kali. Tapi dia tak pergi, orang panggil bahaya dia membunuh. Maka mari yang teban-teban. Maka orang baik dia ni. Orang ni tak ada kena tak ada niat nak buat jahat sekali kepada Kaabah. Nak orang nak mari beli barang, orang nak mari jual barang apa gitu. Lepas tu bagaimana tu rasa semua. Padahal orang yang sungguh patut dapat seksa daripada Allah ni orang yang jahat-jahat saja. Orang yang celaka-celaka saja daripada manusia. Orang yang banyak menetek Tuhan, orang yang banyak buat Tuhan lain sebagainya. Itu dia orang ni yang sungguh patut dapat. Sebagaimana Tuhan telah binasa kaum Lut, pada dengan dia. Binasa kaum Hud, pada dengan dia. Dan kaum lain lagi yang Tuhan binasakan sebab semua pun jahat belaka. Paling bukan semua jahat ni ya Rasulullah. Bagaimana Tuhan buat lagu ni? Itu dia. Bahasa hirai Aisyah. Tak puas hati. Nah, habis tu bahasa nak tanya. Maka tanya Nabi dengan hirai lagu tu. Itu dia. Maka Nabi jawab. Nah, hal ni pun pelajaran besar bagi kita semua. Nabi kata,
yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim ya. Diserok dimakankan tanah semua orang yang ada tempat tu. Nah, ada dia. Tapi adakah semua tu celaka belaka dak? Nah, summa yub'atsun ala niyatihim, dan kemudian lepas daripada itu dibangkit esok dengan niat dia. Ya niat gapo dapat lagu tu. Jika dia niat nak masuk ke Kaabah, maka akan diseksakan sebab dosa besar. Maka jika dia antara niat dak mai nak beli apa gitu ya, dia tak masuk dalam golongan orang yang nakal Tuhan. Nah, ada dia. Maka ya dimakan semua, ditenggelam semua, diserok semua, mati semua, tak tinggal seorang mahbub, sama ada orang itu orang yang baik atau yang jahat. Nah, tak kira siapa, itu dia, orang semaya atau orang tak semaya, semua. Tapi apabila bangkit esok, orang baik maka dapat baik, orang jahat maka dapat jahat. Nah, itu dia. Maka di sini, nah, pelajaran besar bagi kita, iaitunya kita kena beringat jangan pisah duduk pada tempat yang Tuhan marah. Dia. Sebab tempat hak semacam ni tempat turun bala. Tempat Tuhan kasar dengan hamba dia. Sebab itu Nabi kita wak dengan dia ni sungguh-sungguh kasih sayang kepada kita. Belum dia nak mati, ya wasiat nanti orang panggil besar kepada kita. Jikalau muduk sini, mengalu kat ni, tak dapat tidak, tak ada pergi kot lain. Mengalu kat ni. Maka jikalau siapa kawasan ni, cepatkan perjalanan kamu. Sebab apa? Tempat tak molek. Padahal tu mati lama dah. Mana di Ordon, di Jordan. Iaitu tempat namanya Hajar. Dia panggil pun ni tempat kaum Nabi Saleh. Yang demo tu mi bukit wa umuh. Dah pahak wajie paham dalam wa umuh, mi bukit wa umuh. Bijaknya demo tu. Tapi deraka kepada Tuhan, tak beriman dengan Nabi Saleh, siapakah Tuhan ni hatta angin mari. Nah, itu dia, maka mati habis semuanya, maka tempat turun bala. Sebab itu jika mau berjalan lepas di kawasan ni lalu kat ni enggak, siapa kawasan ni cepatkan perjalanan kamu lepas dirah-dirah. Padahal tu mati lah mana dah. Tapi tak kalau tempat turun bala, maka mu jangan lambat-lambatkan di tempat ni, cepat-cepatkan. Nah, betul lama dah. Bagaimana jika kalau jalan lala ni, buat lala ni, tak itu kan? Nah, itu dia. Tempat maksiat, tempat ramai-ramaikan, tempat orang yang betul orang panggil terus terang, mono-mono muzahirkan orang panggil deraka kepada Allah. Nah, itu dia. Tapi taklah hari ni kita suka tempat lagu ni. Nah, tak boleh dengar, tak boleh kelipar suara. Dengar apa rasa nak gih dah. Itu dia. Tapi tu kena beringat sebab apa? Bala Tuhan dia yang mari tak pilih. Ni jauh ni lepas. Ni jahat ni makan dak. Dia mari tempat tu habis. Semua dah. Itu dia. Sabit tu boleh hadis ni pun serupa juga. Bukan semua yang tanah makan orang baik, orang jahat belaka dak. Tapi kebanyakan lagu tu lah. Tapi tak kalau dia masuk dalam golongan orang yang jahat, maka bala mari pak ya makan semua. Sabit tu kita pisah, jangan duduk dengan orang-orang yang jahat-jahat. Jangan duduk tempat-tempat yang orang panggil apa? Jahat-jahat. Nah, itu dia. Maka dalam hadis ni, satu yang pelajaran yang kita ialah kita ni jangan berada pada tempat yang Tuhan ni orang panggil tak redha. Yang kedua pula ialah benar hak Tuhan buat kiranya bukan amalan zahir dak. Nah, itu dia. Bukan di niat kita hak itulah hak Tuhan buat kira. Hak itulah orang panggil apa? Baik tak baik, dapat pahala atau tidak di niat kita. Nah, itu dia. Hak Tuhan buat kiranya. Sebagaimana kita huraian minggu yang terlepas pun juga. Sebab apa kita duduk dalam bab al-ikhlas. Kita duduk cara hari ni bab al-ikhlas. Nah, itu dia.
Datang seorang lelaki, sebagaimana riwayat oleh orang panggil seorang sahabat, dia kata suatu hari datang seorang lelaki bersama Nabi. Nah, ada dia. Maka dia kata, ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil maghnam, war-rajulu yuqatilu lil dzikr, war-rajulu yuqatilu li yura makanuh. Faman fi sabilillah. Datang seorang lelaki kata, ya Rasulullah, seorang keluar pergi berjihad untuk dapat harta perang. Seorang pula keluar pergi perang untuk disebut-sebutkan, diakak-akakkan nama dia. Orang puji dia. Seorang keluar pergi untuk demo kenal, kata dia siapa, pekat dia tinggi taruh mana, bijak taruh mana dia perang, pandainya dia. Maka ya Rasulullah, seorang, dua, tiga tu, siapakah di kalangan tiga orang saat ni dia perang kerana Allah? Tanya Nabi. Maka Nabi jawab, Nabi kata apa? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa-siapa yang keluar pergi perang untuk nak meninggikan kalimah Allah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad, siapa nak mentinggikan kalimah ni, orang ni lah fi sabilillah. Kalau gitu, hak mula-mula bukan fi sabilillah. Yang kedua, semua tiga orang ni tak ada siapa pun yang masuk dalam perang fi sabilillah, tak ada seorang mahbub. Ai tak dapat apa-apa pun daripada Allah. Sebab apa? Sebab tujuan dia, kehendak dia, yang dia keluar mari ni bukan kerana Allah. Nah, itu dia. Maka baik amalan kita atau berusak dah terhenti di atas niat kita. Ya, ai pucuk yang sebab apa kita buat benda ni? Gapo? Di hati kita. Cerita lagu tu, benda tu dah kita dapat. Nah, itu dia. Sebab apa? Sebab Tuhan, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Tuhan ni cuci bersih, maka dia tak terima malaikat benda yang cuci bersih. Nah, ada dia. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hadis yang hasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, yuhsyarun nasu ala niyyatihim. Dibangkitkan semua manusia di akhirat kelak di atas niat dia. Ai benda hak Tuhan buat kiranya pahala sikit atau banyak, besar atau halus, di niat dia. Hak tu Tuhan buat kira. Tuhan tak buat kira orang rupa kita rokok sujud apa gitu gini. Tuhan tak buat kira buat kita tak rupa, Tuhan tak buat kira. Nah, tu hak Tuhan buat kiranya benda yang repan kita berasa dalam hati kita ketika kita buat. Dan kita royak dah pada minggu yang telah lepas, maka hari ni ayat sekali lagi pula. Nata perbuatan kita ni ya sungguh bersangkut paut dengan niat kita, sama ada bak pahala atau tidak, bak dunia pun juga. Yang dulu kita royak dah. Hari ni pun sikit lagi kita royak. Supaya apa? Supaya nawi kita ni buat gapo-gapo pucuk perbuatan semua kita tu kerana agama. Nah, ada dia. Iaitu seorang raja. Seorang raja ni yang merintah Turki masa Utsmaniyah. Maka di sana dulu itu ada hadis. Hadis sahih pula. Nabi kata akan dibukakan Turki ni. Turki ni merintah oleh Rom, oleh Kristian. Akan buka Turki seorang lelaki, ai pemimpin ketua perang yang soleh dan tentera yang salihun. Maka semua orang yang memimpin Turki pada hari itu, dan belum daripada itu pun cinta-cinta nak jadi orang yang membukakan Turki. Sebab apa? Sebab Nabi ni kan, Nabi cak mohon Nabi tu orang baik ni kan. Dan Nabi kata orang baik ni sungguh baik semua orang tu. Sebab Nabi tak bau. Maka cinta nak jadi orang buka. Mari sore naik. Cinta tak jaya, mati pun lagu tu. Naik sore lagu tu.
Maka siapa kepada raja nama Murad Al-Thani. Raja mengetah Turki Uthmaniyah masa tu. Tapi tak berjaya. Ayah dia tak berjaya, nenek dia pun tak berjaya, cikgu dia. Dia pun tak berjaya lagi ni. Nak buka Turki. Nak panggil apa, nak wui Turki semua ni duduk bawah mengetah Islam. Hak lain siapa ke dah. Kata perang dah luas sampai ke Tino, sampai ke India habis dah orang panggil Islam. Tu dia tersebarnya. Tapi sini tak boleh. Banyak orang yang mati syahid di sini. Abu Ayyub seorang sahabat mati di pagar tu. Maka kelih pemimpin masa dulu gitu. Sultan Raja Murad Al-Thani, ia ada wirid dia. Wirid yang besar pahala, tapi kita di sini kita tak ada buat mana. Sebab kerja banyak ataupun buat kita tak ada masa. Tapi bagi siapa yang Tuhan beri taufik, beri nikmat ni kepada dia, orang dia lah orang butung semua bunga butung. Iaitu apa Tuhan beri dia? Daripada baik dah nak raya dah, buat tu buat ni pun semua baik. Tapi daripada nikmat yang besar selagi Tuhan beri dia, ialah ia ada wiri. Apa wiri? Wiri bukan berzikir. Wiri ni ialah benda yang kita buat sama-sama. Siapa jadi kita buat. Gini. Isak apa kita buat? Kita buat, ada panggil wirid kita. Itu dia. Misalnya lepas maya kita kata apa? Subhanallah. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Lepas setiap waktu kita kata setiap waktu. Wirid bagi kita. Apa benda yang kita melazimi, kita buat sama-sama, belum tidur kita buat benda ni. Kita buat benda ni. Wirid kita. Adapun happy ending kita ni. Itu dia. Bukan bak agama dak, bak dunia pun supaya makan di tengah hari. Wirid juga. Misalnya nak kacik pada lurah. Baik, maka gapo wirid dia? Wirid yang agama. Iaitu Sultan Murad Al-Thani ni apabila dia sembahyang subuh, maka selesai daripada sembahyang subuh, dia tak akan bangun lagi malaikat dia buat wirid ni. Buat setiap pagi lepas subuh. Iaitu dia baca Quran. Baca lang mana? Baca sehingga naik matahari. Lepas daripada naik matahari, dan sebuah hari ni enggak dia naik pukul 2 minit. Mula naik. Maka kena keras tak. Kau siapa lepas waktu tahrim, tak semaya ketika ni haram semaya. Lepas tahrim lebih kurang 15 minit ataupun 18 minit, hak comel 20 minit, lepas tu barulah masuk waktu semaya sunat, baru boleh semaya. Dia buat apa? Baca Quran. Dan ikut dia. Kadang-kadang sejuh, kadang-kadang 2 juh ikut dia, lacar dengan apa gitu gini. Maka suatu hari dia duk baca sampai juzuk yang 27. Sampai juzuk 27. Boleh sejuh hari boleh ada sebab dia panggil masa di antara lepas subuh nak bangun matahari sejam lebih kurang dia ada. Maka baca dengan hal-hal serta perhati makna dia, dia panggil tajwid apa gitu gininya. Kita boleh sejam lebih kurang. Ataupun tambah wirid lain lagi yang sejam kita kata. Maka dia baca siapa di mana? Siapa surah Muhammad. Nama surah nama Muhammad. Nama surah. Itu dia. Inna fatahna ataupun surah Al-Fatah. Maka baca surah sudah surah Muhammad khatam, sudah habis surah Muhammad, maka lepas dari surah Muhammad surah Al-Fatah. Surah Al-Fatah dalam Al-Quran. Maka apabila dia nak mula baca surah Al-Fatah, selesai dari surah Muhammad, nak mula baca surah Al-Fatah, tiba-tiba masuk seorang khadam dia, mari pak masuk wahai berita baik. Kita assalamualaikum ya Amirul Mukminin, wahai raja orang Islam, assalamualaikum. Maka ia paling anak ada apa? Dia kata berita baik, berita baik. Isterimu dah beranak. Isterimu dah beranak. Saningnya baru. Maka aku marah berita baik kata, mung dapat anak lelaki. Mung dapat anak lelaki. Maka dia pun selalu dah kelih kepada ayat Quran yang baca sana surah Muhammad. Surah Muhammad yang sudah susah ni. Paling Al-Fatah. Fatah mana? Buka. Maka hak ia dah niat lama mana dah, bukan ia saja belum ni cewa dia pun semua niat apa ni? Nak buka Turki.
Nak buka Turki. Sebab itu dengan tafa'u dia niat dia bahawa dia tak nama ning akan anak dia tak apa? Nama Muhammad Al-Fatah. Berkat ayat Quran surah Muhammad patu Al-Fatah. Mudah-mudahan Tuhan menjadikan anak dia ni berbiaya besar sikit lagi. Lepas daripada dia mati, anak dia yang dipemimpin di raja, dia lah akan buka Turki. Nah, itu dia. Tak lagu tu Muhammad Al-Fatah. Niat dia lagu tu. Maka sesungguh besar budak ni, besar budak ni. Jangan mati ayah ya, murad. Nah, maka ya berlaku buka Turki dengan tangan dia. Budak ni. Iaitu orang sabit tu di hari ni tak ada siapa tak kenal Muhammad Al-Fatah. Kubur besar dia buat comel di Turki. Nah, itu dia. Sebab ialah memasukkan orang Turki semua kepada Islam. Jasa dia besar. Muhammad Al-Fatah. Pucuk dari mana? Mai daripada ayah dia sana. Daripada ayah dia sana. Tapi itu kita nak buat gapo? Tak nak buat anak baik leh. Ya bersakut dengan niat kita. Sakut dengan niat kita. Kita nak buat benda ni gapo niat kita? Di lagu tu. Kita nak buat benda gapo niat kita? Lagu tu. Ai Tuhan 90% Tuhan menjadikan benda dalam hijab kita ikut niat kita pada kali. Pada kita niat baik. Tak ada berlaku seperti niat, kita dapat pahala tak kuat sikit mahabub. Penuh niti kita dapat. Dan jika berlaku seperti niat kata, maka tu dia panggil apa? Lebih labur daripada apa lagi. Nah, itu dia. Sebab itu nak tak nama anak, niatkan. Gapo tujuan kita tak nama ni. Kita nak buat benda ni, gapo tu kita niat kita. Nah, dan di hari ni, orang yang biasa, ramai-ramai ni kebanyakan tujuannya dunia saja. Nah, ada sebab tu kita orang yang Tuhan pilih kita, mari dengar benda semacam ni, mari tahu benda lagu ni. Nah, kita kena ukar cara niat kita, cara perbuatan kita. Nah, kata kita nak buat lagu ni apa tujuan kita? Bahkan kita bolehlah tujuan kita semua ni agama. Yang pertama. Yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang lelaki pakai miskin, hutang penuh pala. Kecek kampung-kampung. Maka dia kelih berita, dia baca surat, dia dengar demo kecek di situ di sini, dia sebut duk kecek seorang yang begitu kaya, miliarder, banyak harta, maka buat masjid di situ, buat masjid di sini, buat masjid di situ. Maka dia kata, jikalau aku duit banyak, Tuhan buka pintu rezeki kepada aku nak buat masjid yang paling besar sekali, paling besar juga comel. Aku nak buatkan. Lagu tu niat dia. Lepas daripada dia niat lagu tu, tak ada apa. Hidup biasa, tapi dia susah. Nak makan butai orang, nak butai. Itu dia. Maka di masa tu mula api baru nak masuk. Tempat dia duduk, kampung tempat dia duduk tu. Mula nak masuk api. Sebab tu dia mikir mari, dia kata, jika ada aku ada modal setokah, aku buka kelek untuk memberanakkan api, supaya rom faifa gitu. Dah harap panggil boleh kerajaan api, maka orang akan bayar. Dah harap panggil apa? Sebagaimana dia panggil apa? Kan faifa. Nah, itu dia. Ada kampung halal pun tak apa, dia ada hasilnya. Maka lepas daripada mikir dia, maka istikharah dia, tawakal na Tuhan, butai pula dah. Butai, dia beli tanah. Sekeping. Jauh daripada bandar, sebab benda ni tak boleh buat dari bandar. Jauh daripada kampung sikit, ke bukit sikit, beli. Nah, itu dia. Maka buat pagar dengan khawat. Nah, maka sipai buat tapi tak cukup modal. Nah, awak setengah-setengah. Lepas tu tiba-tiba nak sudah dia, syarikat lain mari buat dekat dengan bandar. Maka semua orang ambil syarikat ni. Rugi. Hutang banyak dah, hutang buat dah, rugi buat dah. Maka terlupa dia.
Lupa tajuk hak dia mimpi dulu. Dia kosak dia niat dulu. Klik kerja biasa, muta-muta. Lepas daripada tu muslimin 10 tahun. Lebih kurang. Kita terlupa dah. Dia terlupa dah. Tak ingat dah gapo dia niat, gapo dia nak buat. Tak ingat khidmat habuk dah. Masa lama dah. Dan tak berlaku dia terlupa khidmat habuk, tak ingat khidmat habuk. Tapi orang lama masa bandar ni tak ada dapat tular, dia keluar. Paling siapa tempat dia ni. Kalau dia beli gitu, jauh daripada mana gitu. Siapa tempat dia weh? Orang toke besar. Nah, kelih mari pak di sini ni dia panggil pathamli molek comel. Nah, jikalau dia beli tanah ni dia panggil buat benda tu, dia buat benda ni, buat hotel, buat gapo sini, akan dapat hasil yang begitu banyak. Tanya tuan, siapa tuan tanah ni? Siapa tuan tanah? Maka pergi cari lah weh, dia mau tahu tuan tu. Nah, ada dia. Pakai orang tak ada gapo. Pergi cari. Ada dia. Maka suka dia. Hutan tak habis lagi. Ada. Maka jual tanah dia. Dia mau nak beli jual. Tapi saudara tahu dah banyak mana jual tanah dia ni? Dia jual 40 juta dinar. Tanah dia. Tanah dulu gitu jauh, dia murah, dia beli luah pada. Tapi dia masuk di bandar, sekolah bakuk silum. Dah tarangwa. Ni 100,000. Ni, dia panggil apa? Tarang gitu, dua ambil semua ni. 400,000, ni 100,000 harga dia. Di bandar tanah raya. Ni pun supa. 40 juta dinar. Maka duit kita jatuhnya lebih kurang 400 juta. 40 juta dinar, 400 juta kita lebih kurang. Maka lepas dia dapat ni paling ingat mari dah. Masjid. Maka dia masjid besar dia buat. Sebab dia niat lagu tu hari tu dulu. Dan hal ni berlaku sungguh. Jika tak berlaku, dia tak kurang pun dapat pahala penuh niti sebagaimana dia buat masjid. Sebab Tuhan wi pahala kepada kita ni dengan niat kita. Tak mesti kita buat sekali. Kadang-kadang benda kita niat tu boleh buat sungguh. Dan kadang tak boleh buat. Tapi walau bagaimana dua-dua tu sama ada boleh buat atau tak boleh buat, kita dapat penuh niti pahala. Tapi jika boleh buat semua masjid ni gak ada panggil jariah lagi. Dia mau duk semaya, dia mau boleh siapa semua kepada kita pahala jika kita buat benda lagu ni. Sebab itu seorang doktor, bukan doktor bab agama dah. Doktor bab bohmo ni. Nama Abdul Rahman As-Sumai, orang Kuwait. Digelarkan bapa ataupun ayah Afrika. Ayah Afrika. Sebab dia sebagai ayah bagi orang Afrika semua. Dia kaya di Afrika. Masjid yang dia buat tak tahu berapa puluh ribu tu. Orang masuk Islam tak tahu berapa ratus juta orang. Tepat sekolah dia buat tak tahu berapa puluh ribu tu. Semua jasa dia belakang. Maka dia kata benda yang menangisnya. Ia pergi pada masa apa ni? Masa berlaku kemarau tidak ada makan ni. Tiba-tiba ada seorang budak perempuan mengakak mari. Tak tinggal apa. Pakaian tak ada. Telanjang bogel. Hitam belengung. Rambut yang berkhiting. Maka tinggal tulis saja. Tidak ada isi. Waktu tidak ada makan ni, tidak ada air. Maka mengakak mari sama dia. Dia kelepak titik air mata dia. Maka dia kata nama apa perempuan budak ni. Umur dah ada 3-4 tahun. Orang tepatnya royak nama tu. Dia tulis nama. Maka hatta ataupun telefon pergi kepada tempat yang duk bantu. Dia kata, "Buh nama budak ni, makannya dia pertengahan aku tanggung masa setahun, aku tanggungkan. Wis setahun dulu, lepas tu nanti kelas depan aku tanggung 9 kau kelas hari Senin tak apalah. Tapi lelah ni aku masa setahun aku beri duit ke dia. Lepas tu tak apa, nanti esok lusa saya nak own duit masuk dalam banci, maka kamu belanja, kan tolong belanja di sanggup dia. Duk lepas daripada jawab benda tu,
Lepas dari batu 3-4 tahun, budak ni besar, sihat, ngapa Quran pula dah. Masya-Allah. Jasa dia. Budak nak mati. Tidak ada makan ni. Dah boleh hari kali yang mari lewat duk seminggu lagi mati budak ni. Tapi hidup dengan dia wakna baik dan comel niat dia betul kerana Allah. Nah, Tuhan menyelamatkan budak ni mati dengan sebab dia dan ngapa Quran pula. Sorry yang satu budak perempuan yang kata. Yang kedua budak lelaki. 2 tahun umur ketika mari sama dia, duk sekali orang belah-belah ribu orang. Yang minta makan ni ketika dia pergi tu. Nah, maka dia ambil budak ni makan pang. Budak cacat. Nak jalan tak boleh. Maka dia tuju kepada orang yang makan dengan dia, ia terpubak budak ni usia. Habis yang mana ia tanggung. Makannya dia banyak mana, ia tanggung. Sanggurkan budak ni. Bawa lepas dah budak tu 8 tahun. Nah, orang tepat pukul ramai budak tu hantar kepada dia. Nangis sore dia. Sebab apa? Budak ni ngapa Quran semua 30 juz. Padahal budak ni tak ada pernah tulis Quran. Quran kita tak ada pernah tulis Quran. Pas ngapa lagu nak 30 juz? Ngapa di papel? Cikgu royak tulis yang ngapa papel. Habis je lu. Orang Afrika ambil mana? Tak ada. Pas ngaji pula bukan dalam masjid. Bukan dalam bilik yang sedap yang ada lepas ni. Ngaji wah pakai kayu yang ada beberapa lah ya daun panah. Nah, ada dia. Sabit tu tak kala banyak jasa dia dipanggilkan ayah orang Afrika. Bau mati bau ni. Maka hari yang mati tak ada royak orang ikut. Tak nampak tak orang. Semua penuh kubur. Orang jasa lagu tu Tuhan balas. Tapi tu kita jangan tak sapa sara tu pun niat lebih baik. Nah, jadi mudah-mudahan kita dapat pahala sebagaimana dia dapat. Lagi pula daripada hadis ni yang kita boleh ambilnya ialah dalil ataupun tanah yang tunjuk bahawa Nabi Muhammad ni nabi sungguh. Nah, dia panggil dalail an-nubuwah. Sebab apa? Sebab dia royak benda yang akan berlaku masa depan. Bukan learning, dah akan berlaku. Nah, itu dia. Lagi pula faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ini ialah masalah kita dengan anak kita ke, kita dengan anak murid kita ke, kita dengan isteri kita ke, kita dengan suami kita ke, kita dengan rakyat ke, cara ada panggil apa ni yang paling beri faedah kepada kita apabila kita nak sapa satu benda ni ialah kita bersapa dengan bentuk soal jawab. Soal jawab ni yang dah dekat. Buat tanya anak kita, tahu tak kan benda ni? Tak kan? Kita jawabkan. Yang mudah ingat benda lagu ni. Dia royak dah tak ingat, tak pada mana. Nah, jadi habis tu kita buat pelik dulu, buat masykil dulu. Masalah ni kena yang lagu ni, uya bahasa masykil. Lepas tu kita jawabkan. Sebagian ni dia panggil cara Nabi dakwah. Cara Nabi dia panggil pahja. Nah, habis dia mari Nabi tu, munak dak jika aku nak uyi benda baik kamu. Tanya dulu dengan mulut. Nah, ada dia ya am. Kelih mai tasbih. Nabi pergi kepada pak dara ya Ibn Abbas atau Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya am, wahai pak daraku, kekasihku, pak daraku. Dah, benar ke tak? Suatu benda jikalau membuat ni Tuhan pun semua dosa. Yang halus, yang besar, yang apa ni, yang terus-terang, yang sulit, yang dulu, yang lama, yang baru, yang semua Tuhan apa habis. Benar tak jikalau aku nak beri benda tu padamu? Nak ya Rasulullah. Maka Nabi hajar yang tasbih. Maka ingat siapa tak siapa akan mati. Maka dia hajar orang lepas hari batu pula. Cara nak lekat lama ni kena betul kat sana. Satu caranya, padahal banyak lagi cara uslub dakwah hari panggil. Ni pun supaya Nabi raya Aisyah tanya, jawab klik. Cara dia. Nah, tu dia. Lagi pula bagi orang tahu ni ia kena menyata, kena menjelaskan. Nah, tu dia. Sebab itu lebih-lebih lagi di hari ni muslim-muslimah kita hidup dalam masa yang begitu susah. Yang begitu banyak fitnah. Orang lain kena-kena orang yang nak buat apa-apa dia tak kira dah. Gapo nak berlaku, hak penting dia boleh buat sudah. Maka fitnah ni lebih besar daripada bunuh lagi. Tuhan kata dalam Quran al-fitnatu asyaddu minal qatl. Nah, tu dia. Tapi di hari ini segolongan manusia dan kena-kena orang dia sekalian memfitnahkan. Dia berlaku haru-hara.
Tapi sebab apa yang buat lagu tu? Ada tujuan, ada faedah yang dia dapat. Mau kita tak dengar mana dengan jara-jara. Tapi kalau ke luar, ke negeri Arab, terus kalau dah. Dia mengaku dengan mulut penuh depan orang dah. Maka ni nak tunjuk kata jahatnya dan palsunya dakwah dia, walau dia dakwah kata dia betul sekalipun, tetapi apabila perbuatan tu geleweng daripada ajaran Islam, walau dakwah penuh mulut kata betul pun salah situ. Maka bohong ni gana-gana apa bohong? Dosa besar. Bohong orang biasa dosa besar dah. Maka jika kalau bohong kita buat fitnah orang lain, haru-haru kau besar lagi dosa. Nah, itu dia. Tapi hanya royaknya di Mesir. Di Mesir ni berlaku terus-terus dah. Dia kata apa? Halal bohong apabila kita nak mengalahkan seru kita. Jikalau seru kita ni yang pendapat tak suka kita dan kita nak melekehkan dia, nak menghinakan dia, kita bohong boleh. Apa cara tu? Siapa nyanya tanya soalan. Okey, hak bohong tak nak royak dia tanggung dosa dia. Tapi hak nyanya, hak kita tak tahu apa ni. Demo tu bohong dia nak ambil benih orang tu. Pas kita dengar kita percaya dia, maka kita pun kata demo tu belok. Kita ni nyanya. Pahala ni demo main sebagaimana lalu minggu lepas berlaku pak kita. Main politik tu. Kalau orang luar buat tak pelik. Orang bakok misalnya, orang bakok buat. Buat kan orang bakok nampak kedai ni ada gambar super Syiah ni. Walau secara tu pun tak boleh tuduh lagi kata ni kedai jualan ni Syiah ni. Lagi sebab apa? Tak tentu lagi. Kita orang jauh kan. Tebat-tebat tanya, sungguh kedai ni nampak gambar supaya ada Syiah. Syiah apa kedai ni? Maka jika Syiah kita tak boleh sokang lah. Kita kena menetek. Siapa ada maklumat tu buat royak sikit weh. Ni orang baik lagu tu. Pahala orang jahat dia pakai mono dah. Tapi hingga lagi sebab tak tahu belum hakikat. Tapi hal lebih jahat laginya, busuknya, orang tepi rumah tuduh orang tahu cerak-cerak dah atau bukan. Tahu cerak-cerak dah atau bukan. Tapi buat juga memfitnahkan orang. Nak kepada apa? Adakah nak keredaan Allah? Mimpi ke? Saya tahu tak mimpi ke? Nak kepada apa? Dan orang yang buat ni bukan orang cepring seperti kita semua ni mengaji. Alim dah saya tak tahu. Lebih tahu lah saya lagi nak tahu. Tapi buat lagu ni dia panggil apa? Karut, dia panggil jahat perbuatan dia. Itu dia. Maka kita tahu tak pelik dah orang tak tahu ni. Ni bab dunia ni, bab dunia. Bab agama lebih lagi. Bab agama. Jikalau saudara faham lughah Arab, masuk dalam internet, dalam YouTube apa semua boleh dengar benda dia panggil Allahu Akbar. Ulama yang baik-baik ni jadi sejahat-jahat ulama dia membuat boleh. Ambil gambar tu maribuh, ambil gambar ni maribuh isi perkataan ni. Orang tak tahu apa dengar apa, tu baik hari pak jahat dia tu. Padahal orang tu wali daripada wali Allah. Dia main sebab apa nak akak tarah nak akak puak kita ni buat aja. Siapa kan membahang pun boleh. Halal bahang halal apa cara tu nah. Sebab itu di hari ni kita kena kembali klik kepada ilmu pengetahuan. Itu dia. Maka hari ni kalau tu saja maka fitnah ni bahaya. Maka hari ni hadis besar, faedah banyak yang kita boleh ambil. Hak besar-besarnya tunjuk di atas Nabi ni, Nabi sungguh. Lagi pula amalan ni tak dikira malaikat dengan niat. Jika niat baik-baik maka jahat-jahat. Dan benda ni yang akan berlaku ikut kita niat pada galiknya tu hewak kita lagu tu. Itu dia.
Lagi pula bahayanya kita berkawan dengan orang yang jahat-jahat dan kita duduk tempat-tempat yang orang panggil tempat yang jahat-jahat, sebab bala Tuhan apabila dia datang dia tak pilih sesiapa, dia umumkan. Nah, jadi maka sama semula insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.